ni selalu cepat je, selalu pantas je, semua orang masuk. Hari ni macam ramai yang tak ada lagi ni. Okey, mana pergi semua orang ni? Selalu ramai. Hari ni mana pergi? Okey, mungkin sibuk sangat kot dengan sekolah kot. Okey, kapal terbang daripada Abu Dhabi tak sampai lagi, baru habis exam. Okey, maybe lah, possible lah. Oh, ada seminar kerja. Oh, I see. English kan? Okey, ada English kan sekarang ni? Okay, so Mr. Syukri punya kelas kan? Form 5 kan? Bukan Form 5. Okay, so kamu ada juga ke yang ada seminar kerja hari ni? Ada ke? Tak ada kan? Okay, oh, ada yang Form 5 juga join kan? Okay, so dah ready dah. Pasal apa hari ni macam lambat? Semua orang nak join ni. Okay, so dah ready ya. Okay, kedai komputer tak buka lagi. Alamak. Okay, kedai komputer mana ada buka lagi? Okay, mana ada kedai komputer buka lagi? Okay, nak buat macam mana? Okay, testing. Okay, sound check, 1, 2. Okay, sound check, 1, 2, 3. Okay, clear Clear Okay, jadi mana selalu cepat, pantas je semua orang. Jadi itulah dia. Ramai pula yang lambat pula hari ni kan. Okay, jom. Okay, topik Form 5 Ada yang tanya dengan saya, sir, topik Form 5 dah sampai mana Okay, jadi apa yang kita lihat Okay, topik Form 5 kita dah sampai ke bab berapa? Ada yang Form 5 kat sini tak? Okay, kita sampai bab berapa dah dekat Form 5? Okay, Form 5 kita dah sampai pada bab 6. Maksudnya kita dah belajar pasal pemisahan Malaysia pula. Kita dah belajar pasal pemisahan Singapura. Cik Alia, waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, saya sihat. Okay, hari ni macam lewat sikit lah semua orang masuk Okay, ada yang join seminar kerja tadi. Okay, jadi ada yang join seminar kerja tadi. I see. So, yang seminar kerja tak silap saya yang Syukri habis pukul berapa Pukul 4.30 kan habis. Saya Syukri punya kelas kan. Patutnya 4.30. Alright, ada yang tengah menghadap dua skrin ke? Ada ke? Sebelah belajar sejarah, sebelah belajar English pula ada tak? Itu memang kan, I salute you lah kalau kamu boleh buat dua otak bahagi dua kan. Okay, so jom lah, boleh kita teruskan. Saya rasa okay, yang inilah setakat yang boleh kita tunggu lah kan. Okay, tak boleh tunggu lama sangat Okay, jadi apa yang kita dah tengok dan juga kita dah bincangkan. Okay, semua orang ingat tak dekat dalam bab yang sebelum, minggu-minggu sebelum ni kita dah belajar sampai bab berapa? Ingat ke tak ingat kita dah belajar sampai bab berapa? Okay, sorry, dekat subtopik mana? Okay, jadi kita dah sempat bincangkan bab 5 sampai subtopik 5.2. Kita habis 5.2 ke kita habis 5.1? Kita habis dekat 5.2, betul? Jadi hari ni kita nak sambung dengan 5.3. Okay, note sila bawa keluar. Pastikan semua orang ada. Okay, senjata tajam yang lain, pen, pensel dan juga sebagainya pastikan ada bawa keluar. Okay, di mana grup yang satu lagi dia dah ke depan sikit. Grup yang satu lagi yang hari Jumaat dia dah ke depan sikit berbanding kamu sebab kamu semua ketinggalan satu kelas kan. Senjata tajam tu pen dengan pensel lah maksud dia. Okay, tajam juga kan. Okay, jadi jom kita tengok apa yang kita dah bincangkan setakat ni sebelum kita teruskan dengan apa yang kita nak belajar lah pada hari ni. Macam biasa kita nak kena tahu pasal benda-benda yang kita dah belajar sebelum kita teruskan dengan perkara-perkara yang lain. Okay, bab 5 ni sebenarnya kalau kamu lihat bab yang panjang ke pendek? Bab 5 ni panjang ke pendek? Okay, dia sebenarnya pendek. Dia ada 4 bahagian dia dan juga 4 bahagian ni semuanya merupakan bahagian yang pendek-pendek sahaja. Okay, jadi apa yang kita dah belajar setakat ni okey, di mana kita dah tengok dan juga kita dah bincangkan dekat dalam apa yang dipanggil sebagai episod-episod lalu okey, di mana apa yang ada dekat dalam episod-episod lalu dekat dalam bab 5 ni okey, kita kena tahu yang kita dah bincangkan agak separuh jalan lah kiranya okey, jadi sebenarnya bila kita bincangkan bab 5 ni kena ingat dia sebenarnya kesinambungan daripada bab 4. Maksudnya sambungan daripada bab 4. Okey, kita belajar bab 4 adanya Malayan Union, betul? Okey, jadi bila bab 4 ada Malayan Union, maka bab 5 mesti cerita pasal sambungan dia, iaitu Persekutuan Tanah Melayu. Okey, jadi bahagian yang pertama yang telah kita bincangkan, maka bila kita duduk menentang je semua tu, maka itu yang British pun minta kita buat satu jawatan kuasa untuk membincangkan apa yang nak gantikan Malayan Union. Jadi jawatan kuasa tu yang terdiri daripada 3 pihak, wakil British, wakil Raja-Raja Melayu dan juga wakil UMNO. Jadi tiga-tiga ni pun berbincang. Jadi perbincangan tu dipanggil sebagai jawatan kuasa kerja. Okey, jadi itu yang mereka keluarkan apa yang dipanggil sebagai cadangan-cadangan. Fahamkan macam tu je. Okey, jadi apa benda cadangan-cadangan yang mereka keluar? Simple je. Semua cadangan dia berkenaan tentang tak nak Malayan Union. Jadi apa yang ada dalam Malayan Union tu, dalam cadangan dia cakap dia tak nak. Fahamkan macam tu je. Jadi dekat dalam Malayan Union contohnya raja tiada kuasa. Betul? Jadi dekat dalam cadangan dia minta kembalikan balik kuasa raja-raja ni. Jadi kamu kena fahamkan dia yes. Macam Syamira cakap, dia merupakan satu bentuk bantahan. Maksudnya, okey, dia menentang apa yang ada dekat dalam Malayan Union dan juga dia cadangkan apa benda yang nak gantikan Malayan Union. Itu je. Okey, jadi jus soli dia suruh apa? Ketatkan kerakyatan. Okey, pulangkan kuasa raja. Lepas tu wujudkan persekutuan. Itu je. Ingatkan macam tu. Okey, cadangan mesti yang bertentangan. Okey, kenapa British tak nak raja ada kuasa? Very good, Cik Safwan. Okey, jadi macam Cik Safwan tanya tu, itu antara soalan kibat yang selalu dan juga mungkin akan ditanya lah. Okey, kenapa Sultan dia kenapa British beria-ria sangat, bersungguh-sungguh sangat okey nak take over kuasa Sultan, betul tak? Dia bawa kepada penentangan terhadap Malayan Union. Dia juga bawa kepada apa yang berlaku selepas Perang Dunia yang Kedua. Tengok jauh sebab waktu Perang Dunia Kedua wujud semangat nasionalisme. Semua orang ingat lagi tak? Siapa yang timbulkan semangat nasionalisme dekat dalam negara kita ni? Jepun. Very good. Jadi kita dah sedar, kita tak suka dengan Jepun and kita pun sedar yang British tu penjajah. Alright. Jadi perang pun tamat. Nasionalisme dah wujud. Jadi bila nasionalisme dah wujud, terutama dalam kalangan orang Melayu ni, maka British pun masuk diperkenalkan BMA. Jadi bila diperkenalkan BMA, British nampak tak yang kita ni tak suka dengan dia? Kamu rasa kalau kamu British, dia nampak tak? Dia nampak. Jadi bila dia nampak ketidaksukaan kita, tetapi dia macam okey, mungkin sekejap je kan.
Tiba-tiba dia pun tak apalah, kita kena kuasai politik. Okey, jadi kita nak kena kontrol kuasa politik orang Melayu. Sebab apa? Melayu majoriti. Faham Boleh ikut? Jadi, in order for them to control the Malay punya political powers, dia kena kontrol ketua orang Melayu. Siapa ketua orang Melayu? Siapa ketua orang Melayu? Sultan. Sebab itulah dia perkenalkan Malayan Union. Dah dapat dah dia punya bigger picture dia. Itu yang dia perkenalkan Malayan Union. Untuk buat apa? Hilangkan kuasa raja supaya dia boleh berkuasa lagi. Supaya British boleh meluaskan lagi dia punya cengkaman, menguatkan cengkaman dia kat atas kita. Itu tujuannya dia perkenalkan Malayan Union. Tapi dia indirect lah. Tak adalah dia cakap kami memperkenalkan Malayan Union untuk merampas kuasa sultan-sultan. Tak adalah pula British cakap macam tu. Tapi dia punya tujuan itulah dia. Boleh. Jadi menjawab soalan siapa tadi? Cik Syami yang tanya tu. Okey, dia simple je. Sebab dia nak hilangkan kuasa politik orang-orang Melayu, dia hilangkan kuasa sultan. Okey, next. Habis tu, maka ada pula pihak-pihak yang tak dibawa berbincang. Jadi kita tengok yang pihak-pihak yang tak dibawa berbincang ni ada dua. Maksudnya British tak ajak pun mereka, tak jemput pun mereka. Okey, jadi yang dua ni kita ada golongan yang dipanggil sebagai nationalist Melayu. Yang ni kita ada nationalist like Melayu yang radikal, dan kita ada yang kedua pula, yang kita ada pula yang kategori bolehlah dikatakan sebagai kategori orang-orang bukan Melayu. Jadi ini dua ni tak dijemput. Okey, jadi Cik Fatin tanya, keadaan negara yang dijajah dan dinaung lain ke? Seperti ekonomi dan juga politik lain. Negara yang dinaungi dengan yang dijajah berbeza. Okey, contohnya Spanyol menjajah Filipina. Bila Spanyol jajah Filipina, semua sistem pemerintahan dekat Filipina dia buat special. Maksudnya beri kelebihan kepada pemerintahan Spanyol. Tapi dia lain. Dekat negara Spanyol, rakyat dia ada kuasa dan juga hak bersuara. Tapi bila dia perintah Filipina, dia tak bagi kuasa dan juga hak bersuara. Boleh faham tak? Jadi itu tanah jajahan. Manakala negeri naungan ni, British kiranya macam melindungi hal-hal ehwal luar negara tu, tapi masa yang sama dia bekerjasama dengan pemerintah tempatan. Boleh faham jadi dia punya kuasa ada tapi tak jelas. Jadi itu beza antara naungan dengan jajahan. Okey, next. Terus ya. Okey, radikal ni maksudnya ekstrim. Okey. Senang cerita. Sepati rambut dia biasa. Maksudnya biasa je, konvensional, ortodoks. Okey, kalau yang radikal ni macam ni. Maksudnya unik. Okey, luar biasa. Dapat Red. Red. Okey, boleh juga. Cik Alif, terima kasih. Duit raya tahun depan tambah lagi RM5. Okey, next. Seterusnya. Okey, jadi nasionalis Melayu radikal ada satu pihak. Jadi mereka ni terdiri daripada 6 pihak tu. Dalam note semua dah ada kan? Kita ada apa? PKMM, API, Awas, Batas, Geram, Hizbul Muslimin. Okey, saya boleh ingat, kamu pasti boleh ingat. Okey, lepas tu exam masa tu saya dapat 31/40. Itu kenaikan ke penurunan Cik Patricia? Naik ke turun tu? Okey. So seterusnya kita lihat. Okey, dia yang 6 tu bergabung. Jadi bergabung, dia panggil diri mereka sebagai apa? Putra. Okey, Pusat Tenaga Rakyat. Okey, lepas tu kemudiannya kita ada pula yang bukan Melayu, ada 3. Okey, PMFTU, lepas tu kemudiannya kita ada PMFTU, MDU, MIC. Okey, PMFTU ni Pan Malayan Federal Trade Union. Lepas tu MDU, Malayan Democratic Union, MIC, Malayan Indian Congress. Yang bukan Melayu ni pun bergabung. Jadi gabungan mereka kita panggil sebagai AMCJA. Okey, senang je. CMA kan? Okey, sambil-sambil duduk makan umai petang-petang tu. Okey. Jadi kita tengok yang putera AMCJA ni, mereka ni orang yang tak dijemput British selepas Malayan Union. Faham tak? Orang-orang yang tak dijemput. Kiranya orang putih kata outcast. Pernah dengar perkataan outcast? Tak diingini. Okey, unwanted. Okey, persona non grata. Jadi itu yang mereka ni tak puas hati lah. Negara-negara mereka juga tapi British tak jemput. Okey, jadi itu yang jawatan kuasa kerja, lawan dia ialah gabungan Putra dan juga AMCJA. Jadi itu yang mereka pun buat masing-masing. Okey, jadi Putra dia keluarkan dia punya cadangan, manakala AMCJA pun ada juga mereka punya cadangan. Okey, dalam nota semua ada kan? Okey, jadi kalau kita tengok, okey, kalau soalan tanya pasal contoh bukan Melayu, boleh ke jawab? Okey, AMCJA. Okey, maksudnya contoh pertubuhan bukan Melayu. Okey, pertubuhan bukan Melayu. Kalau maksud kamu macam tu. Okey. Kalau pertubuhan bukan Melayu tu, boleh kamu tulis AMCJA. Tapi kalau dia minta spesifik nama kan, pertubuhan-pertubuhan yang terlibat dalam AMCJA, kamu kena tulis 3 tu. Boleh faham PMFTU, MDU, MIC. Based on bentuk soalan. Tapi in general, kamu boleh panggil mereka sebagai AMCJA. Macam ni lah. Okey, tulis tak payah tulis All Malayan Council of Joint Action. Kena tulis AMCJA cukup lah. Okey. Jadi macam ni lah. Okey, kalau semua orang tahu kan Barisan Nasional. Singkatan boleh Kristiana. Semua orang tahu Barisan Nasional kan? Okey. Jadi kalau sebut UMNO, MCA, MIC, orang tahu tak? Okey, orang tahu tak? Tahu juga. Jadi BN orang tahu, UMNO, MCA, MIC pun orang tahu. Itulah persamaan antara AMCJA dan juga PMFTU, MDU, MIC. Boleh? Okey, next. Sama je. Dia macam BN dengan UMNO, MCA, MIC. Okey, lepas tu, okey, bila kita tengok yang mereka ni, dia ni keluarkan cadangan. Yang ni pun keluarkan cadangan, lepas tu dia pull. Maksudnya, okey, yang bukan Melayu tanya dengan yang Melayu. Hey bro, apa cadangan kamu nak gantikan Malayan Union? Jadi dia pun cakap, okey, kami orang Melayu cakap, dah. Lepas tu, orang Melayu pula tanya kan, hey Yunan Malays, apa pula cadangan kamu pasal negara kita? Jadi dia pula keluarkan cadangan dia, bla 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 bla. Jadi mereka pun bergabung. Jadi gabungan mereka tu, dia keluarkan cadangan dia untuk lawan Persekutuan Tanah Melayu. Dia buat apa yang kita panggil sebagai Perlembagaan Rakyat. Okey, senang ke susah nak faham?
Senang ke susah? Okey, senang je. Yang ni cadangkan PTM 1948, yang ni cadangkan lawan dia, iaitu Perlembagaan Rakyat. Okey, jadi kena tahu sikit isi-isi penting dia. Okey, BM sama juga, BM bahasa kebangsaan. Lepas tu wujudkan sistem raja perlembagaan. Lepas tu kemudiannya buat lagi lah perkara-perkara lain. Okey, yang kamu tahu bendera merah putih dan semua orang dipanggil sebagai Melayu, ada pula Dewan Perundangan dan sebagainya. Okey, dapat yang tu dah belajar. Okey, maka kita pun dah tengok pasal yang ni. Okey, jadi 5.1 kita dah masuk. Lepas tu kemudiannya kita dah masuk pula 5.2. Okey, di mana dekat dalam 5.2 kita bincangkan pasal apa? Okey, yang ni kiranya semua ni 5.1 Lepas tu perkara ketiga yang kita belajar dekat dalam 5.2, kita belajar pula pasal faktor-faktor penubuhan dia. Di mana ingat lagi tak? Faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ni secara umumnya ada berapa yang kita belajar? Faktor umum dia? Okey, ada 3. Okey. Jadi faktor dia yang 3 ni, nombor 1 yang kita dah belajar merupakan penentangan orang Melayu. Okey. Jadi penentangan orang-orang Melayu terhadap Malaya Union ni memang total, dari bawah sampai ke atas. Maksudnya dari tukang sapu sampai ke raja menentang. Jadi British dia tak boleh nak abaikan. Jadi dia macam ni lah. Kalau satu orang menentang, kamu cakap alah mungkin dia tak betul. Tapi kalau 2 orang menentang, yang lain sokong, mungkinlah dia masih tak betul 2 orang. Faham maksud saya? Tapi kalau 90% orang menentang, maksudnya there's something wrong somewhere lah tindakan kamu. Betul atau tidak? Jadi British pun dia tak sebodoh tu lah nak pergi teruskan juga. Sebab baru lepas perang, dia pun tak nak tiba-tiba kita dipengaruhi oleh siapa? Komunis. British takut kita ni dipengaruhi oleh komunis. Okay, next. Okay, lepas tu kemudian kita tengok pula yang kedua. Adanya pula apa yang dipanggil sebagai cadangan daripada Raja-Raja Melayu dan juga daripada UMNO. Okay, jadi keluarlah cadangan. Di mana, okay, kamu mungkin minggu lepas ada yang belajar. Okey, tapi dia tak faham pun. Sir, faktor penubuhan PTM, tapi kenapa cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO? Kamu tak terfikir ke? Last week kamu tak tanya pun dengan saya. Kamu tak perasan ke dia macam, apa kena-mengena cadangan mereka ni sebagai faktor penubuhan PTM? Dia macam tak kena, betul? Okey, tapi seorang pun tak tanya last week. Saya tunggu je last week, sampai sudah tak ada seorang tanya. Cepat, siapa nak jadi menantu? Sila tanya. Siapa? Okey, cepat. Dah, orang tanya dia tanya saya pula. Okey, jom kita tengok sama-sama. Alright. Jadi kalau kamu tengok tak kena, betul? Kita belajar faktor penubuhan PTM. Tapi apa kena-mengena dengan cadangan Raja-Raja Melayu? Macam ni, British, okey, dia dengar cadangan Raja-Raja Melayu dan juga UMNO tu, benda tu, dia tahu, rupanya UMNO dan juga Raja tak minta merdeka. Betul tak kita belajar? Ada tak cadangan dia supaya British keluar dari negara untuk kami dapat kemerdekaan? Ada tak UMNO dan juga Raja-Raja minta merdeka? Tak ada. Sebab tu dia jadi faktor. Faham tak, Lufia? Sebab tu dia bagi, sebab dia tak nak kita minta merdeka. Bagus, Cik Fatin, menantu. Jadi itu yang saya maksudkan. Okey, dan juga sebab tu, kamu tak perasan ya? Kita belajar faktor, tapi kenapa cadangan ni jadi faktor? Sebab British suka apabila cadangan tu keluar. Maksudnya, lega, okey, macam ni lah. Okey, British, kamu ni rakyat Malaya lah. Okey, apa semua yang kamu nak ni? Kamu dah cakap semua tak nak Malaya Union. Apa yang kamu nak? Jadi British pun berdebar lah bila dengar orangnya feedback. Tiba-tiba kamu cakap, kami tak nak merdeka pun, kami cuma nak ketatkan sikit warga negara, lepas tu bagi kuasa sikit dekat kami. Kamu nak stay sini, stay lah. Faham tak? Bila rakyat cakap macam tu, British memang happy lah. Sebab tu dia cepat tubuhkan PTM. Sebab tu lah British tak nak berbincang dengan mereka. Okey, kenapa? Kamu rasa apa yang dua benda yang mereka ni ada dalam idea mereka nak minta apa? Sebab dia orang ni push for merdeka. Sebab tu dia nak berbincang dengan yang jawatan kuasa kerja saja. British bijak. Okey, dapat British nak kekal kat tanah Melayu. Very good. Okey, dapat okey, next seterusnya. Sebab tu saya cakap, saya pasti kamu dah faham benda ni, sebenarnya dia lebih penting daripada kamu baca buku 2 jam. Betul atau tidak? Dia kamu faham ni, mudah kamu nak tengok. Okey, next. Kenapa kewarganegaraan Jus Soli diwujudkan? Okey. Kewarganegaraan Jus Soli ni, very good question. Okey, kewarganegaraan Jus Soli ni diwujudkan untuk bagi penghargaan dan juga mudahkan kerakyatan untuk warga dia. Faham tak? Dia mudah nak bagi kerakyatan dengan warga. Okey, contohnya, kalau kamu jadi rakyat Malaysia, okey, kamu tak ada kelebihan untuk jadi anak kamu tak ada kelebihan untuk jadi rakyat. Okey? Jadi kamu happy tak nak jadi rakyat? Mestilah kamu tak happy. Jadi Jus Soli ni pun sebenarnya hak keistimewaan. Macam Jus Soli dekat negara kita, hak keistimewaan kita semua lah. Maksudnya kamu dan juga anak cucu kamu lahir je, okey, contohnya Cik Emma Claire, bukan nama sebenar. Dia melahirkan anak satu hari nanti dekat Sarawak. Okey, jadi dia lahir je anak dia, terus doktor terbalik kan, terus chop dekat buntut, made in Malaysia. Confirm Jus Soli. Faham tak? Jadi itu kelebihan sebagai rakyat. Okey, dan juga kalau kamu berkahwin dan juga tinggal dekat luar negara, anak kamu lahir sekalipun, kamu dapat kerakyatan Malaysia juga. Faham tak? Kamu still dapat kerakyatan Malaysia. Anak kamu still dapat kerakyatan Malaysia. Itu maksud Jus Soli. Okey, tepat Okey, next. Seterusnya. Okey, jadi itu yang kedua Okey, jadi apa beza Governor dengan Pesuruhjaya Tinggi British? Okey, so antara Governor dengan Pesuruhjaya Tinggi British, dia punya ni memang ada perbezaan. Okey, so nanti kita akan tengok Okey, mana dia punya macam mana
Governor ni, okey, kalau Jus Soli orang Melayu hilang hak ke? Tak juga. Jadi orang Melayu akan dia macam mana? Dia takut dia jadi minoriti. Maksudnya kalau dapat Jus Soli kepada semua orang senang masuk. Alright. Okey, menjawab soalan kawan kita tadi, Pesuruhjaya Tinggi British dengan Governor. Okey, ramai juga yang cakap, okey sir, saya tengok dua-dua sama je. Yang ni Sir Edward Gen, yang ni pun Sir Edward Gen. Dia sedikit beza. Okey, Governor merupakan dia wakil pemerintah British. Saya ulang sekali lagi. Governor ni dia wakil pemerintah British, laksanakan undang-undang British dekat negara yang dia jadi governor. Faham ya? Whereby Pesuruhjaya Tinggi British, dia ni merupakan wakil kerajaan British di negara yang dinaungi. Faham ya? Pesuruhjaya Tinggi British ni wakil British, okey, di negara yang British naungi. Dia macam duta. Yes, cuma duta yang ada power. Faham ya? Dia macam duta tapi duta yang boleh masuk campur dalam pentadbiran negara tu. Jadi macam kita punya duta pergi luar negara tak boleh masuk campur kan dalam pentadbiran negara tu. Tapi Pesuruhjaya Tinggi British ni macam kau bayangkan macam duta yang ada berkuasa. Yes, Mr. Balif. Betul. Okey, dapat jadi itu bezanya Pesuruhjaya Tinggi British, British High Commissioner in English. Okey, kalau anak yang lahir dekat luar negara, IC dia untuk nombor tengah macam mana okey. Jadi ada beberapa nombor dia ada juga nombor-nombor dia yang based on tempat lahir dia. Mungkin ada antara kamu 91 okey, Maisara kot. Okey, Maisara mungkin lahir kat luar ke, ada yang 91 dia dekat sebagainya lah. Ada yang 87. Tu kawan-kawan kita dah tolong jawab. Thank you. Okey, lepas tu kemudiannya okey, jadi kalau kita tengok yang ketiga, dia ada pula sokongan pentadbir British. Adrian Lee tanya sekejap saya jawab ya. Okey, ada pula yang ketiga, sokongan daripada pentadbir British. Maksudnya yang ni pun beratlah menyebabkan dia wujudkan PTM. Sebab apa? Governor sendiri sokong tukar kepada Persekutuan Tanah Melayu. Okey, dapat ya. Okey, menjawab soalan Adrian Lee tadi, dia tanya adakah Jus Soli, betul Jus Soli masih diamalkan sampai ke hari ini ke? Yes, okey, Adrian Lee. Okey, Jus Soli masih diamalkan. Okey, so masihlah. Okey, Cik Adrian Lee, adakah kamu rakyat Malaysia? Sila jawab. Adakah kamu rakyat Malaysia? Oh, Fatin rakyat Malaysia. Okey. Oh, kawan Adrian kan? Yes. Okey. So macam mana Adrian dapat kerakyatan Malaysia? Okey, macam mana Adrian dapat kerakyatan Malaysia? Kamu rasa? Macam mana kamu ada IC? Okey, Jus Soli lah Adrian. Sebab kamu lahir kat Malaysia dan parents kamu rakyat Malaysia. Kamu lahir di Malaysia dan parents kamu rakyat Malaysia. So itu hak kamu untuk jadi rakyat. Okay, dapat Okey, so kenapa pentadbir British sokong PTM? Saya rasa saya dah terangkan pada siapa yang tanya Okey, apa kena-mena dengan parents sebab apa Cik Alisha? Dia kena-mena dengan parents sebab benda tu privilege bagi parents dan juga yang bakal lahir. Dia merupakan keistimewaan. Faham tak? Jadi contohnya kalau kamu nak ajak orang jadi warga negara, kamu nak tak offer Jus Soli kepada orang tu supaya dia setia kepada negara? Mestilah. Okey, dapat Okey, jadi Jus Soli dulu dengan sekarang beza sikit. Okey, menjawab soalan kawan kita tadi, okey, sokongan pentadbir British ni penting pasal apa? Sebab okey, mereka ni yang mana yang menyokong tu sebab dia tahu benda ni kalau Malayan Union dilaksanakan, PTM tak dilaksanakan, okey, macam Gammons dan juga Williams dah buat apa? Kan dia hantar laporan, ingat tak Gammons dan Williams? Gammons dan Williams hantar laporan kepada Parlimen British. Dia cakap, if we didn't listen to people of Malaya, there will be chaos in Malaya. William Rees and LD Gammons cakap tu, if we don't listen to the people of Malaya, there will be chaos in Malaya. Maksud dia cakap, kalau kita tak dengar kata-kata orang-orang Malaya, akan berlaku huru-hara. Jadi itu British sendiri cakap kepada kawan-kawan dia. Okey, dapat pada kerajaan dia. Supaya ni, sebab tu sokongan tu kuat. Mereka pun tahu okey yang kita ni dah ada kesedaran nak merdeka. Dia pun dah tahu macam okey kita dah tak boleh lama dah ni. Mereka dah makin lama makin sedar. Jadi dia orang yang tengok bantahan tu, ya Farisha. Yang dua orang tu, LD Gammons and juga Rees Williams. Dia punya laporan tu very important. Mereka pun sokong untuk buat PTM. Alright, dapat Okey, so ladies and gentlemen, okey jadi inilah yang kita dah belajar setakat ini dalam bab 5. Okey, dapat boy hari ni lamanya kita punya recap lama lah ini. Okey, sebab apa banyak dah Okey, saya curious orang-orang British berkawan tak dengan orang tanah Melayu? Okey. Okey, mestilah ada kawan. Okey, ada yang berkawan tetapi macam biasalah. Tak semua tapi ramailah. Okey, siapa dekat sini yang ada kawan-kawan Mat Saleh? Siapa yang dekat sini ada kawan-kawan good friends, orang putih? Caucasian, British, Americans, online no, tak online, maksudnya real friends. Ada tak siapa-siapa yang masih berkawan sampai sekarang? Tak adalah putih sangat. I mean Caucasian, maksudnya Australian, British, New Zealanders, Americans, ada tak? Jadi saya ni nak cerita saya punya pengalaman lah. Saya ada a few friends, yang memang good friends. Ada German, ada French, ada American. Ada German, ada French, ada American. Jadi untuk pengetahuan anda, tak semua macam tu. Tapi saya sembang dengan mereka, bila saya duduk dengan mereka, mereka ni berkawan dengan rakyat Malaysia lah. Saya tanya dengan mereka, kenapa bila dia hang out, yang naik motor, ya Amin. Bila mereka hang out, saya tanyalah kenapa dia asyik-asyik hang out dengan kawan-kawan dia, kenapa tak hang out dengan rakyat Malaysia sedangkan dia duduk dekat Malaysia. Jadi kamu kena faham, ada yang rasa tak selesa dengan orang tempatan. Yalah, budaya kita lain, cara berfikir lain kan. Tapi ada juga yang boleh bercampur, yang macam kawan saya tu. Garrett, Roma, Nick, itu semua stop makan sambal belacan.
Okey, dapat. Tapi nak jumpa yang lain makan sambal belacan, susah lah. Okey, dapat eh? So itulah dia. Ada yang berkawan tapi ada yang tak. Okey, next. Okey, kita sambung pula dengan apa? 5.3. Okey, jadi kita nak bincangkan pula pasal apa? Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Okey, di mana ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu tahun 1948. Okey, so ladies and gentlemen, okey, saya suka nak ingatkan anda yang ni merupakan benda yang bolehlah dikatakan one of the most important aspek yang kita kena tahu. Okey, kiranya letakkan star. Exam, ada yang cakap nak exam bab 5 esok kan? Siapa yang cakap awal-awal kelas tadi? Ini kamu letakkan asterisk, bold, highlight. Yang ni biasanya soalan esei suka keluar. Alright, jom kita tengok sama-sama. Okey, jadi ciri-ciri dia secara umum ni kita pecahkan pada 4 yang utama. Okey, jadi 4 aspek yang utama. Jadi aspek yang pertama yang kita kena bincangkan ialah daripada aspek pentadbiran. Okey. Jadi ingat, siapa yang exam tu, kalau bab 5 keluar soalan ni, make sure kalau soalan esei tulis berapa peringkat? Tulis 4 peringkat. Maksudnya setiap satu aspek tu. Kalau boleh. Kalau tak dapat tulis 3 pun cukup lah. Okey, jadi nombor 1 dari segi pentadbiran, okey, kita kena tahu yang dia bentuk sebuah persekutuan. Okey. Di mana dia bentuk sebuah persekutuan yang terdiri daripada apa? Persekutuan tu terdiri daripada 9 negeri-negeri Melayu dan juga terdiri daripada 2 buah negeri-negeri Selat. Okey, semua tahu Okey, tahu NNM. Okey. NNM means negeri-negeri Melayu. Okey. Yang Kedah, Perak, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Johor, lepas tu Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang. Okey, so 9 buah negeri dan 2 buah negeri Selat, Melaka dan juga Pulau Pinang. Okey, excluding, saya ulang sekali lagi, excluding Singapore. Okey, next. Sebab Singapore nak dijadikan tanah jajahan British. Okey, kalau soalan yang tu soalan objektif selalu tanya. Okey, lepas tu kemudiannya, okey, Singapore kekal sebagai tanah jajahan lah. Alright. So, itu yang kita lihat Singapore. Okey, dia kekal sebagai apa yang kita panggil sebagai tanah jajahan. Okay, yang ni penting. Okay, jadi untuk exam, okay, tak perlu pun kamu nak tulis semua benda. Just ambil few points yang kamu boleh ingat dan juga yang senang-senang. Yang very technical ataupun very political in nature, tak perlu. Faham maksud saya? Ambil yang mudah kamu ingat. Jadi contohnya yang ni mudah tak kamu ingat? Mudah kan? Yang ni mudah tak Singapura kekal sebagai tanah jajahan? Mudah. Pilih yang mudah. Okay? Jangan ambil yang technical. Wujudnya majlis bla 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 bla. Selain itu majlis bla 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 bla. Yang tu macam complicated. Jadi kamu ambil points yang mana yang senang-senang nak ingat. Kamu bukan wajib tulis semua pun. Betul tak? Untuk exam bukan kamu wajib tulis semua. Okey, ambil yang mudah. Okey, next. Lepas tu kemudiannya, okey, kita lihat pula yang mereka tubuhkan majlis mesyuarat. Okey. Yang ni kena tahulah seberingkas. Jadi dia tubuhkan apa yang dipanggil sebagai majlis mesyuarat. Majlis mesyuarat ni sekarang ni kita panggil ni macam apa? Jemaah. Okey. Jadi majlis mesyuarat dia ada dua. Dia ada majlis mesyuarat persekutuan dan juga kita ada majlis mesyuarat perundangan. Okey, tak payah nak takut, tak payah nak pening kepala. Okey, yang majlis mesyuarat persekutuan ni sekarang ni kita panggil jemaah menteri. Faham? Majlis mesyuarat persekutuan ni sekarang ni kita panggil menteri kabinet. Manakala yang majlis mesyuarat perundangan ni kita panggil sekarang ni apa? Parlimen. Kiranya yang ni gubal undang-undang, yang ni laksanakan pentadbiran. Okey, jadi ingat macam tu, senang dia. Okey, lepas tu kemudian kita lihat pula Okey, jadi dia ni apa tujuan dia? Orang yang berbeza ke Cik Fatin? Yes, orang yang berbeza. Perundangan tu bukan mahkamah. No. Perundangan ni yang gubal undang-undang. Okey, perundangan ialah yang gubal undang-undang. Yang hakim kita panggil kehakiman ataupun judiciary. Kalau yang perundangan ni, dia gubal undang-undang. Alright, dapat Okey, saya dah cerita dengan kamu pasal parlimen kan? Saya pernah cerita dengan kamu pasal parlimen Malaysia, Dewan Rakyat? Pernah tak? Pernah tak saya pernah cerita? Okey, sebab tu yang dalam Dewan Rakyat, semua orang-orang tua tu duk bergaduh. Ingat tak saya cakap? Kenapa mereka bergaduh? Sebab mereka ni kerja ni gubal apa? Undang-undang, dan mahkamah tak boleh ambil tindakan ke atas orang-orang tua yang bergaduh ni. Pasal apa? Mereka setaraf. Faham tak? Parlimen dengan kehakiman setaraf. Mana boleh setaraf ambil tindakan? Yang ni gubal undang-undang, yang ni jadi pengadil undang-undang. Okey, dapat kabinet ni pasukan menteri. Kiranya macam England lah walaupun tewas. Okey, dapat Okey, next. Seterusnya, penyokong England saya ucapkan takziah Okey, next. Okey. Live macam ni kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang di bawah tapi dua-dua penjajah tau. Itali penjajah, England pun penjajah. Okey, next. Seterusnya. Okey, kita dah habis majlis mesyuarat ni. Okey, membawa pula kepada apa? Okey, ada pula dia macam ni dia ahli mesyuarat persekutuan ni, dia ada ahli rasmi, ahli tak rasmi. Faham kalau yang ahli rasmi ni biasanya British lah. Kalau yang ahli tidak rasmi ni orang tempatan. Okey, jadi lepas tu kemudiannya kalau majlis perundangan persekutuan ni pula, yang ni bagus. Majlis mesyuarat perundangan ni semua ada. Maksudnya orang Melayu ada, kaum India ada, kaum Cina ada, orang Ceylon ada, semua wakil kaum ada. Dapat yang ni semua kaum ada. Tapi yang ni biasanya yang ahli majlis ahli rasmi dia semua British. Tapi at least ada orang yang cakap, rasa macam tak merdeka, memang belum merdeka, tetapi at least kita nampak yang British nak bagi kemerdekaan. Betul tak? Dia dah nampak nak bagi kemerdekaan. Dia bagi hint. Okey, macam ni lah. Okey, Encik Nabil Putra bukan nama sebenar. Okey, Encik Nabil minta kereta dengan ayah. Ayah, saya nak kereta. Habis SPM je saya nak kereta satu. Kalau tidak saya nangis guling-guling depan jalan dekat depan rumah. Okey, Encik Nabil minta dengan mak dia. Dengan ayah dia. Betul. Okey, jadi ayah dia pun buat tak tahu. Tiba-tiba ayah dia balik satu hari, Nabil,
pergi ambil lesen kereta. Ayah cakap, Nabil pergi ambil lesen kereta. Dia tak cakap dia nak beli kereta, tapi dia cakap apa? Suruh pergi ambil lesen kereta. So, dia bagi apa dekat situ? Ayah kamu bagi hint. Sama juga, bila British buat benda ni, dia sebenarnya bagi hint. Lepas tu, kita keep pushing mereka untuk dapat mereka sebab kita dah tahu. Okay. Macam Nabil lah. Bila dia dah dapat je lesen kan, dia jalan dekat dalam rumah, hari yang dia dapat lesen tu, tampal lesen kat dahi. Ayah, hai, apa khabar? Ayah dah makan. Lesen tampal kat dahi. Faham tak? Sama juga macam kita. Jadi ayah Indonesia kita ayah lebih kurang lah. Okay, ada tak orang Melayu yang sedar British dah nak bagi mereka? Ada. Especially selepas selepas PTM ni. Okay, bertuah Nabil lah. Zahid macam jealous je. Okay, semua boleh dapat okay tak analogi yang saya gunakan tadi tu? Boleh faham tak analogi dia? Perumpamaan dia macam tu lah. Okay, next. Seterusnya. Okay, bila kita dah habis pasal pentadbiran ni, okay, dia tak semua saya tahu dalam buku teks. Kalau saya tengok dalam buku teks macam banyak je kan. Okay, ambil yang main macam ni. Lepas tu bila nak terangkan, kamu terangkan lah. Okay, jadi kita lihat yang ni sikit, yang ni sikit. Okay, dapat Okay, next. Seterusnya. Okay, siapa yang cakap kita belajar bab 4 tu? Okay, siapa yang cakap kita belajar bab 4? Apa maksud kamu kita belajar bab 4? Okay, next. Seterusnya. Habis pentadbiran. Okay, kita tengok pula apa yang dipanggil sebagai kuasa Raja-Raja Melayu. Untuk detail semua dalam notes ada. Kita ada pula apa yang dipanggil sebagai kuasa Raja-Raja Melayu. Yang ni, yang important point ni. Okay, yang kita dah bincang awal-awal tadi. Okay, di mana kuasa Raja-Raja Melayu, benda yang penting kan. Okay, dekat dalam Malaya Union, British hilangkan kuasa Raja-Raja. Ingat? British hilangkan kuasa. Jadi, jom tengok apa yang British buat dekat dalam PTM. Okay, so nombor 1, membentuk satu majlis Raja-Raja. Okay, dapat? So, British kemudiannya telah bentuk satu majlis yang dipanggil sebagai Majlis Raja-Raja. Okay, saya nak tanya sikit semua orang. Majlis Raja-Raja ni wujud lagi tak hari ni? Salah tengok notes. Okay, tak apa, tak ada masalah. Okay, England pun tersilap juga waktu ambil penalti. Okay, next. Terus je. Jangan marah. Okay, bentuk satu majlis Raja-Raja. Okay, wujud lagi tak majlis Raja-Raja sampai sekarang? Wujud. Kalau kamu tengok soalan. Okay, by the way, Form 5 kita belajar tau pasal ni. Saya ulang sekali lagi. Form 5 kita akan belajar pasal majlis Raja-Raja ni. Soalan Form 5 apa tau? Bilakah wujudnya majlis Raja-Raja yang pertama dekat negara kita? So, apa jawapan dia majlis Raja-Raja? Start tahun bila? 1948. Waktu PTM lah. Cuma bezanya majlis Raja waktu ni belum merdeka. Dapat next. Seterusnya. Okey, lepas tu kemudiannya raja boleh berikan pandangan. Jadi raja boleh beri pandangan dalam perkara-perkara tertentu. Okey, jadi ada dah kuasa tu dipulangkan balik. Okey, nak tanya sekarang ni. Okey, kamu faham tak raja boleh beri pandangan dalam perkara tertentu ni? Faham tak apa maksud dia? Kekal tak sampai ke hari ni? Kekal ke tak kekal? Masih kekal lah. Contohnya, kita punya yang di Pertuan Agong kan, dia boleh beri pandangan dalam perkara tertentu. Baru-baru ni, yang di Pertuan Agong bertitah. Kamu baca tak apa titah yang di Pertuan Agong? Yang pasal parlimen tu. Baca kan? Apa yang Agong sampaikan? Parlimen kena cepat. Jadi, dia boleh beri pandangan. Itulah contoh dia. Faham tak? Kenapa tak boleh guna Sultan? Sultan untuk negeri. Anak Agong handsome. Sabar je lah Taufik Fatin. Jangan divert the issue boleh tak? Orang bincangkan pasal bapak, dia cerita pasal anak pula. Okey, dia tak boleh buat arahan. Cik Anis tak boleh buat arahan. Kalau Agong boleh bagi arahan, kita tak dipanggil sebagai sistem raja berperlembagaan. Saya ulang sekali lagi. Kalau Agong boleh bagi arahan, kita ni sistem beraja mutlak lah. Okey, dapat Agong boleh buat rampasan kuasa ke? Okey, jangan buat rampasan kuasa. Dari segi teknikalnya boleh lah sebab Agong ketua angkatan tentera. Okey, next. Lepas tu kemudian dia tak dilupakan. Jadi setiap sultan pula, setiap sultan kamu kena tahu okey, yang setiap sultan pula dia orang ni dah dapat dia privilege, dia telah menjadi ketua negeri. Jadi sultan-sultan menjadi ketua negeri. Nak tanya, upgrade ke downgrade daripada Malayan Union? Okey, Agong tak boleh buka parlimen. Upgrade atau downgrade? Upgrade. Dalam Malayan Union, sultan tak ada kuasa dekat negeri. Jadi PTM, sultan jadi ketua negeri. So, sebab itulah saya maksudkan tadi, British bagi hint. Kami dah nak bagi mereka ni proof to us that kamu semua boleh bersatu untuk capai merdeka. Okey, dapat itu yang kedua dari segi kuasa raja-raja. Lepas tu kemudiannya yang ketiga, kita tengok pula dari segi perundangan. Perundangan ni undang-undang lah. Okey, yang ketiga kita tengok ada pula dari ciri perundangan, maksudnya penggubalan undang-undang lah. Okey, jadi dari segi perundangan pula apa yang kita lihat? Okey, dia diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi ya. Okey, Majlis Perundangan Persekutuan yang ni, yang gubal kan. Okey, jadi Majlis Perundangan Persekutuan, saya tak tulis kata persekutuan ya. Okey, diketuai oleh PTB. Diketuai oleh PTB. Okey, perlu kan saya tulis nama panjang ni, PTB. Tahu tak PTB? Pesuruhjaya Tinggi British. Ni ketua lah. Jadi Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, jadi siapa pula yang tanya tadi tu? Rang undang-undang. Rang undang-undang cadangan undang-undang. Rang undang-undang ialah cadangan undang-undang, draft. Kira macam sebelum kamu buat essay, kamu buat draft dulu kan. Okey, tapi dia special untuk undang-undang. Okey, lepas tu kita lihat ya. Okey, dan dia merangkumi semua benda lah. Tetapi apa yang bagus tau? Setiap rang undang-undang, rang undang-undang perlu mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. Dia perlu mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. Maksudnya kalau Majlis Raja-Raja tak bersetuju, boleh tak diteruskan? Tak boleh.
Jadi okey, benar. Maksudnya British tak boleh buat undang-undang sesuka hati. Yes, Cik Istina. Itu maksud dia. Itu yang saya cakap. Kiranya bila PTM dibuat, kita tak merdeka, tapi kita tak kena jajah. Maksudnya dah separa merdeka. Sebelah kiri, okey, kita masih lagi kena jajah. Sebelah kanan, kita merdeka. Tapi bila PTM, kita duduk tengah-tengah. Maksudnya sini kita apa? Kita kena jajah, sini kita dah merdeka. Rang, cadangan. Maksud dia cadangan. Okey, dapat Okey, dan seterusnya. Boleh faham Okey, nombor 4. Okey, mana dekat dalam nombor 4, benda yang paling penting, isu yang paling hangat pada waktu Malaysian Union, iaitu isu yang dipanggil sebagai kewarganegaraan. Okey, dapat. Okey, di mana rakyat raja tu macam mana? Sekejap lagi saya bincangkan, Cik Alia. Thank you. Okey, jadi kewarganegaraan ataupun kerakyatan dipecah kepada dua. Okey, di mana nombor 1, dia ada apa yang dipanggil sebagai kuat kuasa undang-undang. Okey, pernah dengar? Kuat kuasa undang-undang, perkataan lain dia, kamu tahu apa dia? Automatik. Kamu nak faham senang dia. Kuat kuasa undang-undang ni maksudnya automatik. Kamu lahir je dapat kerakyatan. Contohnya tadi Mr. Edwin ke tadi yang tanya soalan tadi kan. Okay. Macam Edwin Lee tadi, dia lahir dia terus dapat kerakyatan Malaysia. Jadi itulah kuat kuasa undang-undang ataupun automatik. Mungkin ada pula yang nak tanya tapi mungkin tak tertanya kan. So kalau saya tiba-tiba satu hari melahirkan anak saya tak dapat kewarganegaraan. Macam mana? Okey, salah di sisi undang-undang. Faham tak? Salah di sisi undang-undang. Tindakan JPN kalau tak bagi kamu punya anak kewarganegaraan. Okey, dapat Jadi Ben dengan binti anak tu kamu boleh saman dia sebab dia bertentangan dengan perlembagaan. Penting tak benda ni untuk kita faham? Penting. Itu perjuangan kamu. Mungkin kamu ada baca surat khabar. Okey, kamu baca surat khabar dan juga kamu mungkin terbaca kat mana-mana lah. Kan ada yang sesetengah, ada kanak-kanak yang dah umur dah 16, 17 tahun tapi tak dapat IC. Ada tak kamu dengar kan? Jadi ada kes yang tak boleh pergi sekolah. Jadi itu isu dia. Tapi masalah dia yang mereka yang tak dapat IC ni, dia tak dapat buktikan parents dia rakyat. Dalam kebanyakan kes tu dia tak boleh buktikan parents dia rakyat. Ada yang anak luar perkahwinan, kamu faham kan? Ada kita panggil anak tidak sah kan? Ada yang anak tak sah. Okey, jadi itu isu dia, bukan kerajaan tak nak bagi. Sebab kalau kerajaan tak bagi, bertentangan dengan perlembagaan. Kalau anak lahir overseas, kira warga negara, Cik Alia, dia based on suami kamu, Cik Alia. Based on suami Cik Alia. Katakan Cik Alia satu hari nanti jatuh cinta dengan lelaki warga Nigeria. Okey, dapat Nigeria, supermodel Nigeria, kaya, handsome. Dapat? Lepas kahwin dia kepak-kepak gebung-gebung, okey, kamu pun pindah pergi ke Nigeria. Dapat? Lepas tu kamu pun kahwin, lepas setahun kamu melahirkan anak dekat Nigeria, anak kamu tak dapat kerakyatan secara kuat kuasa undang-undang. Sebab suami kamu rakyat Nigeria. Tetapi boleh dapat kerakyatan secara yang kedua. Kejap lagi kita bincang. Boleh minta, very good. Boleh memohon. Okay. Kalau anak tak sah, dia tak ada bin atau binti, tak silap saya macam tu lah. Okay. Anak tak sah, tak boleh. Okay. Dia boleh ubah kewarganegaraan? Tak boleh. Berdasarkan, kalau dia dah jadi warga negara Malaysia, dia kena lepaskan kerakyatan. Okay, next. Okay, lepas tu, itu nanti kalau kita bincang satu panjang sangat. Okay, kuat kuasa undang-undang, dia ada dua yang utama. Okay, jus soli, nombor 1 yang panas lah. Okay, dia ada jus soli sampai ke hari ni. Macam kita semua. Jadi jus soli ni, dia pula diperketatkan hanya untuk 2 kategori. Maksudnya nombor 1, dia hanya berikan kepada rakyat raja. Dan nombor 2, hanya diberikan kepada rakyat British. Okay, ingat ni, jus soli ada tak? Jangan pula siapa yang exam tu PTM dia tanya ada tak jus soli? Oh, tak ada. Sebab Malaysian Union ada. No. Jus soli ada, tapi diperketatkan hanya untuk rakyat raja dan rakyat British. Siapa rakyat raja? Kawan kita tanya tadi, Alia kan? Rakyat raja tu semua yang lahir dekat 9 negeri yang ada raja. Kalau kamu lahir dekat negeri yang ada raja, kamu rakyat raja lah. Contohnya saya lahir dekat Johor. So saya kalau zaman ni saya rakyat raja. Lepas tu mak saya, raja British, rakyat raja, sorry. Okay, terima kasih. Jadi rakyat British, sorry. Okay, rakyat raja 9 buah negeri tu. Okay, mak saya, ibu saya lahir dekat Melaka. Jadi kalau zaman ni, mak saya rakyat apa? Rakyat British. Tapi dia masih dapat kerakyatan secara jus soli. Kalau siapa yang dekat sini, kamu lahir dekat Penang, kamu rakyat British pada waktu ni. Okay, dapat? Tapi jangan pula cakap, saya rakyat British. Tak ada maknanya, dah lah kalah. Kan? Sorry, sekali lagi, sorry. Okay, terlepas. Okay, so saya tak tengok pun sebenarnya. Saya tunggu pagi tadi, saya tengok keputusan je. Okay, jadi rakyat raja, rakyat British yang lahir dekat 3 buah negeri. Di mana kita lihat Pulau Pinang, Melaka dengan juga Pulau Pinang. Okay, dapat ya? Okay, ada yang tanya kenapa kita kena ada IC. Yang tu soalan bab 6. Kenapa kita ada IC? Saya tak nak jawab hari ni. Itu soalan bab 6. Saya nak kamu tanya dalam bab 6. Jot down siapa yang tanya tu. Ada 2-3 orang yang tanya. Simpan soalan tu untuk bab 6. Tak nak cerita. Rahsia. Okay, next. Seterusnya. Okay, bila kita tengok pasal rasa macam marah je tak kalau orang cakap dia tu kan. Okay, jadi jus soli dia masih beri tapi hanya pada rakyat raja dan juga rakyat
British Okey, kita tak boleh, Cik Nurul Riza, okey, kita tak boleh ada kewarganegaraan. Kita tak boleh. Malaysia tak benar kan? Kalau England dan juga setengah negara Europe, yes, benar kan? Okey, bab 6 bukan ke pasal komunis? Yes. Soalan kawan kita pasal IC. Saya akan jawab dalam bab 6. Okey, next. Jadi kita dah tengok pasal jus story, maka kemudiannya, okey, dia ada pula mesti ada syarat lah. Rakyat raja, rakyat British tu mestilah tahu berbahasa BM ataupun bahasa Inggeris, lepas tu setia, okey, dan sebagainya lah. Okey, dia adalah syarat-syarat lain. Okey, lepas tu kemudiannya okey, dia pula dia cakap bahasa setempat tau. Kalau katakanlah kamu tak reti BM tapi kamu boleh cakap bahasa, contohnya kamu boleh cakap bahasa orang asal, orang asli ke, masih lagi dikira sebagai boleh berbahasa setempat lah. Okey, apa beza kerakyatan dengan kewarganegaraan? Okey, so macam mana nak cakap okey, kerakyatan ni dia lebih kepada macam mana nak cakap dia lebih kurang sama tapi dia ada sedikit dari segi teknikal yang ada perbezaan. Okey, kerakyatan ni tak silap saya. Okey, jadi dia naturalize, maksudnya naturalisasi. Okey, kerakyatan dan juga kewarganegaraan dia tak banyak beza tapi dia ada sedikit teknikal dia punya dia ada sedikit teknikal perbezaan dia. Nanti saya akan double check balik. Okey, nanti saya kurang faham yang tu. Okey, lepas tu kemudiannya kita lihat pula ada pula kuasa undang-undang, lepas tu ada pula kerakyatan yang diberikan secara pendaftaran. Okey, perkataan lain bagi pendaftaran ialah apa yang kita panggil sebagai permohonan. Okey, jadi pendaftaran ataupun permohonan. Okey, ingat tak tadi siapa yang berkahwin dengan siapa wanita Malaysia yang berkahwin dengan warga Nigeria tadi? Okey, siapa tadi? Cik Nadia ke siapa nama tadi kan? Okey. So, Alia. Okey, Alia. Okey, Cik Alia tadi, kamu punya anak boleh mohon kerakyatan secara pendaftaran. Okey, masih boleh minta kerakyatan Malaysia sebab suami kamu orang Nigeria. Tapi kalau pada yang lelaki, kamu katakanlah Cik Tuah Iskandar, bukan nama sebenar. Okey, Cik Tuah dia berkahwin, jatuh cinta dengan supermodel Bangladesh satu hari nanti. Jadi dia pun berkahwin dengan wanita Bangladesh, lepas kedua kahwin kerpak-kerpak gerbung-gerbung, lepas tu pindah ke Bangladesh. Selepas tahun isteri Cik Tuah melahirkan anak. Okey, anak kamu automatik rakyat Malaysia. Anak Cik Tuah automatik rakyat Malaysia. Whereby anak Cik Alia tadi dia tak automatik. Dia mesti mohon secara pendaftaran sebab dia ikut bapa. Dia mesti ikut suami. Dapat ya? Okey, dapat ya? Boleh faham? Jadi itulah dia. Dia memang ada pula yang cakap Allah so seksis lah undang-undang Malaysia. No, semua negara sama. Semua negara sama. Okey? Dia bukan sebab seksis lelaki perempuan. Dia biasanya ikut lebih pada keturunan sebelah bapa. Dapat ya? Kenapa kena ikut suami? Biasanya dekat majoriti masyarakat dalam dunia ni suami ketua keluarga. Dapat? Betul lah. Siapa bos keluarga? Ayah, betul. Siapa bos pada ayah? Mak. Betul who's the boss in the house? Your father, betul. Who's the bigger boss? Mami lah. Kan? Okay, next. Terus ya. Okay, pendaftaran ataupun permohonan. Okay, dia merupakan orang-orang yang lahir dan bermastautin 15 daripada 20 tahun. Okay, jadi contohnya yang lahir dan tinggal mesti 15 daripada 20 tahun dekat Malaya. Jadi kalau kamu lihat, dekat dalam Malayan Union, dia punya ni longgar. Dalam Malayan Union tak silap saya 10 daripada 12 tahun kot. 5 ke 10. 5 daripada 10 tahun. Thank you Cik Amir. Kalau dalam Malayan Union dia longgar. Jadi itu yang kita ketatkan dekat sini. Jadi itu yang rakyat mula sokong PTM ni. Okey, jadi lepas tu kemudiannya kita tengok pula dia mesti mempunyai rekod baik lah. Dan juga rekod baik. Dan orang-orang macam ni yang kita panggil dapat kerakyatan ataupun kewarganegaraan secara naturalisasi. Apa maksud 15 per 20 tahun? Katakanlah ada seseorang orang luar, bermastautin. Bermastautin Cik Baldiv maksudnya tinggal tetap. Bermastautin maksudnya tinggal tetap. 15 out of 20 years maksud dia, dia ni lahir dekat sini. Tapi parents dia contohnya ada seorang pasangan Australian. Maksudnya bapa Australian, mak pun Australian. Lepas tu dia bekerja dekat Malaya. Lepas tu melahirkan anak dekat sini. Jadi anak tu pun membesar dekat sini sampai umur 20. Jadi kalau sampai umur 20, dalam tempoh 20 tahun kehidupan dia hanya balik ke kampung Australia dia tidak melebihi 5 tahun. Faham tak? Tidak melebihi 5 tahun. Maksudnya not more than 60 months. Betul 1 tahun 12 bulan. Dia tak boleh dalam tempoh 20 tahun ni dia tinggal dekat Australia more than 5 years. Jadi dia akan dapat kerakyatan. Jadi kalau maksudnya 20 tahun tu tak dapat advantage lah. Tak? Sebab tu kita perketatkan. Kita ketatkan. Maksudnya tak nak bagi senang-senang. Kamu nak jadi rakyat Malaysia, tak senang. Itu point kita. Secara automatik tak ada. Tak automatik juga. Mesti isi borang, ada interview. Maksudnya kalau terlebih setahun tu tak dapat lah. Maksudnya dia mesti tak boleh balik ke negara asal lebih daripada 5 tahun sepanjang 20 tahun tu. Dia campur-campur lah sikit-sikit. Boleh faham tak? Dapat? Kalau macam contohnya orang yang beragama Islam, yang Indonesia duduk dekat Malaysia. Jadi sepanjang 20 tahun dia hanya balik sebulan
setahun dia balik sebulan je waktu hari raya ke kan. Jadi itulah dia maksud dia. Okey, so sekarang 5 tahun je kan. Okey, 5 tahun je kan macam pemain bola. Okey, jadi yang tu pula dia ada special pula, clause dia yang special lah. Okey, benda ni kekal sampai ke hari ni ya. Okey, Cik Ulaya masih kekal lagi. Cuma ada part yang kita longgarkan sikit, ada part yang kita ketatkan sikit. Sebab saya pernah buat kelas untuk orang-orang yang memohon kerakyatan Malaysia. Saya pernah buat kelas sejarah untuk rakyat orang luar naturalize ni, inilah dia. Maksudnya, Cik Anissa, naturalize ni dia dah hidup natural macam kita. Macam mana kita makan setiap petang mesti pisang goreng, cakui, dimsum, roti canai, teh tarik. Macam itulah dia, budu. Jadi itu maksud naturalisasi. Maksudnya dia dah natural macam kita. Dan soalan terakhir, kenapa dia dah daftar nak jadi warga negara tapi dah berapa tahun duduk Malaysia dan mohon pun tak boleh jadi? Okey. Sebab itulah saya cakap, sebab kita perketatkan benda ni, kita tak nak bagi mudah sangat kerakyatan. Kalau kamu bagi kerakyatan terlalu mudah, kamu tahu tak berapa ramai orang luar yang nak datang ke Malaysia? Hospital berapa ringgit hospital kerajaan kita kena bayar kalau kena masuk hospital? Berapa ringgit kita rakyat Malaysia? Tunjuk IC kamu kena bayar berapa? RM1. Kamu rasa berapa negara dalam dunia buat macam tu? Jadi negara macam Bangladesh, macam Sri Lanka, macam India hospital very very expensive. Kamu rasa dia nak tak jadi rakyat Malaysia? Of course. Faham tak? Jadi sebab itulah kita kena apa? Kita kena perketatkan untuk kawal. Okey? Privilege yang kamu ada. Dapat tapi saya nak ingatkan anda, tapi ini tak menghalalkan pula untuk kita berlaku tak baik pada orang luar. Faham ya? Jadi saya pernah waktu dekat Setiawangsa, dekat MC Setiawangsa kan, waktu belum Covid, selama sangat dah Covid ni, ada minum kedai mamak dekat MC Setiawangsa tu, mungkin ada yang pernah belajar sana kan. Jadi saya selalu tegur pelajar-pelajar saya, bila saya tengok minum-minum dekat kedai mamak kan, selalu cakap kasar-kasar dengan pekerja-pekerja, uncle-uncle, pakcik-pakcik, abang-abang yang bekerja kan. Jadi jangan macam tu. Walaupun dia bukan rakyat Malaysia, tapi dia tetap manusia, betul? So respect semua orang. Okay, next. Okay, siapa yang nak screenshot, tangkap layar, sila. Tangkap layar. Okay, ada ke orang yang nak 2 kewarganegaraan? Ada, nak mudahkan, okey, nak mudahkan dia pergerakan. Malaysia tak boleh. Kalau kamu ada 2 kewarganegaraan, automatik kamu akan terbatal kewarganegaraan Malaysia kalau kerajaan dapat tahu. Okey, dapat Dah ada dalam perlembagaan tau. Kerajaan terbatal tu dalam perlembagaan. Nak screenshot silakan. 5 4 3 2 1. Okey, kita dah terlajak jauh dah ni. Straight kita. Okey. Okey, macam mana kelas hari ni? Boleh faham ke tak boleh faham? Tak habis juga ada sikit bahagian. 5.4 tak sempat juga. Soalan banyak sangat kan. Okey. Saya harapkan semua orang faham pasal benda ni very very important. This part very important. Pada yang exam bab 5 saya minta maaf 5.4 tak sempat untuk hari ni, tapi 5.4 tu kamu boleh baca. 5.4 tu kamu boleh baca. Okey. So, nah silakan cepat-cepat screenshot. 5 4 3 2 1. Okey, terima kasih banyak-banyak atas masa dan perhatian anda. Doa saya sentiasa bersama anda. Tapi saya ingatkan, doa tanpa usaha dan baca tak guna. Tak guna kamu doa banyak-banyak, kamu pergi masjid, kamu pergi kuil ke, kamu pergi church doa tapi kamu tak baca buku, no point. Betul tak? Okay. So, all the best to you. Stay home, stay safe. Assalamualaikum. Salam sejahtera. My best to your family. Bye-bye. See you. Halu. Yang lain mana Dengar, lagi? dengar. Ramai lagi